الحمد لله الذي أنعم علينا شهر رمضان بنعمة الصيام، وفضل أيامه على سائر الأيام، وضاعف فيه الأجور والإنعام، وشرع في نهار الصيام وفي ليالي القيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والعالم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام. اللهم صل على وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah yang dimuliakan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi semua larangan. Mengikhlaskan setiap amalan, semoga kita dilambahi rahmat Allah ketika di dunia. Demikian juga ketika di akhirat. Bersempena sambutan nuzul Al-Quran, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk menghayati peristiwa nuzul Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala melalui ayat 185 surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang bermaksud bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Sadaqallahul azim. Ayat tersebut merujuk kepada wahyu yang pertama yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula ayat 1 hingga 5 surah Al-A'raf yang berlaku pada bulan Ramadan, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berumrah di Gua Hira. Berdasarkan ayat pertama surah Al-Qadr, Ibnu Abbas menjelaskan penurunan Al-Quran secara keseluruhan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia juga berlaku pada bulan Ramadan, dan kemudiannya diturunkan secara beransur-ansur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala melalui ayat 106 surah Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsim wa nazzalnahu tanzila. Yang bermaksud, dan Al-Quran itu telah kami turunkan sedikit demi sedikit agar kamu wahai Muhammad membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya dengan beransur-ansur. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, bertujuan agar boleh diajarkan kepada manusia secara teliti, tanpa berkokoh gabah, agar maksud yang terkandung dalam ayat-ayat yang diturunkan dapat difahami, dijadikan pengajaran, lalu disusuli dengan amalan. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur dengan tujuan untuk merungkaikan dan menjawab setiap permasalahan yang timbul melalui pelbagai peristiwa yang berlaku, hatta mengabsahkan Al-Quran itu benar-benar kalam Allah dan bukan reka cipta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dijamin keasliannya dan kesalahannya seawal penurunannya sehingga ke hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang bermaksud sesungguhnya kalimah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Surah Al-Hijr ayat 9. Mimbar menarik perhatian ummah kepada penghayatan penting daripada peristiwa penurunan Al-Quran yang pertama. Jibril alaihissalam merupakan perantara penurunan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah menghafalnya, Rasulullah akan menyampaikan dan mengajarkannya kepada para sahabat. Bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan disimak oleh Jibril alaihissalam pada setiap bulan Ramadan. Demikian juga baginda akan menyimak bacaan para sahabat. Yang kedua, pengumpulan Al-Quran serta bagaimana Al-Quran dimushafkan atau dibukukan telah melalui satu disiplin yang amat tersusun. Bermula pada zaman Khalifah
Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu melalui ijtihadnya telah meyakinkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk memulakan ikhtiar pengumpulan Al-Quran yang dibantu oleh kebakaran Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dalam proses pengumpulan Al-Quran, dua orang sahabat tersebut telah meletakkan syarat dan disiplin yang ketat lagi rapat dengan menyimak semua hafalan dan catatan penulisan Al-Quran dari para sahabat sebelum dia terima dan disahkan. Bertepatan menurut yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Al-Quran yang dimusafkan itu dibukukan pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar dan disambung dalam bentuk mushaf atau kitab yang lebih seragam pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Ketiga, penurunan Al-Quran ialah titik permulaan kepada perubahan peradaban manusia, merubah kegelapan jahiliah kepada sinar cahaya Islam. Manusia beralih daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah yang Maha Esa. Kebatilan dan kezaliman berubah kepada kebenaran dan keadilan. Negara Islam Madinah diasaskan atas nilai persaudaraan dan perpaduan umat sejahtera. Nilai-nilai insani dipelihara. Sebaik-baik manusia ialah yang paling bertakwa dalam kalangan mereka. Tiada lagi penindasan dan kezaliman. Yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah. Manusia hidup dalam rukun dan damai selagi Al-Quran menjadi rujukan, panduan dan pedoman kehidupan. Keempat, Al-Quran ialah mukjizat agung kurniaan ilahi. Al-Quran terdiri daripada 30 juzuk, 114 surah, 6,236 daripada ayatnya, 4,780 ayat diturunkan di Mekah, 1,456 ayat diturunkan di Madinah. 77,437 perkataan dan 323,671 huruf. Tergantung nilai mukjizat yang menyeluruh, bermula dengan kemujizan bahasa Al-Quran, keindahan dan kejajaman bahasanya di luar kemampuan manusia untuk menghasilkan. Diikuti dengan mukjizat syariat Al-Quran, syariat solat, puasa, haji dan ibadah-ibadah yang lain. Mengatasi keupayaan akal pemikiran manusia. Kemujizatan kejiwaan merujuk kepada kesan kepada makhluk apabila ayat-ayat Al-Quran diperdengarkan. Begitu juga kemujizatan saintifik apabila yang telah terbukti kebenaran pada era kemajuan sains dan teknologi. Kajian kemujizatan Al-Quran telah menjadi asbab ramai dalam kalangan pengkaji telah menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sempena sambutan nuzul Al-Quran, mimbar mengajak umat mengisafi perkara-perkara berikut. Yang pertama, Al-Quran adalah wahyu yang mengandungi panduan kehidupan, meliputi semua aspek kehidupan yang wajib dipelajari, difahami dan diamalkan. Al-Quran bertujuan membimbing manusia mengenali dan menyembah Allah yang Maha Esa, tempat pergantungan sekalian makhluk. Sebarang usaha bersifat menyanggah kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala merupakan perbuatan tercela yang wajib dihalang. Kedua, ibu bapa bertanggungjawab memastikan anak-anak boleh membaca Al-Quran. Kaedah pengajian Al-Quran jangan dilakukan secara terburu-buru untuk anak-anak mahu cepat dikhatamkan sebaik selesai membaca 30 juzuk. Di sebaliknya, anak-anak hendaklah dididik dan diasuh turut memahami maksud dan menghayati kandungan Al-Quran agar kandungan Al-Quran dijadikan panduan dan pedoman dalam kehidupan harian. Ketiga, kesempurnaan bacaan Al-Quran boleh dilakukan melalui disiplin ilmu tajwid, mengenai hukum bacaan, menyempurnakan sifat dan sebutan huruf. Bacaan Al-Quran yang sempurna akan dikurniakan ganjaran yang hebat di sisi ilahi. Begitu juga bagi mereka yang berusaha membacanya, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiram al-bararati walladhi yaqra'uhu wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syahidun lahu ajran. Bermaksud, orang yang mahir membaca Al-Quran, ia bersama para malaikat yang mulia.
Orang yang membacanya dengan tersangkut-sangkut dan berasa susah membacanya, iaitu sewaktu mempelajari Al-Quran, untuknya 2 ganjaran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, jadikan membaca Al-Quran budaya harian. Mulakan hidup setiap pagi dengan membaca Al-Quran, walaupun hanya sepotong ayat Al-Quran, diikuti dengan maksudnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات فاستغفروه إنه هو الغفور